lah. Okay, kita check dulu tugasan semalam. Dah habis tugasan semalam. Kita ada sambung sikit lagi, ada 2 subtopik dalam bab 1. Okay, setelah tu kita akan masuk bab 2. Okay, jadi prepare lah bab 2 nota bab 2. Jadi kita tengok tugasan semalam. Okay, apakah dia punya ungkapan algebra untuk soalan nombor 6 F. Okay, soalan nombor 6 F. Dia punya pola dia apa? Dia punya pattern. Apa kamu dapat? Pattern dia apa? Lagi lah pula tak tulis. Kenapa tak boleh ni? Apa dia punya pola? Tak boleh cut. Nombor 8. Okay, pola kena tambah 8. Jadi dia punya algebra expression ni, ungkapan algebra negatif 16 tambah 8 N. Betul tak? Dapat yang ni kan? Di mana N tu ialah 0, 1, 2, 3, titik. Siapa yang tak tulis N ni kira salah tau. Boleh dengar tak? Kamu kena tulis N sama dengan 0, 1, 2, 3. Okey? Kena tulis juga. Tak boleh tak tulis, kena tulis. Boleh? Siapa tak tulis tu tolong tulis balik. Okey, boleh? Ada masalah? Dapat Okey, so next kita tengok latihan penyelesaian masalah. Kita tengok ni dulu. Kita tengok ni dulu lah. Kita tengok muka surat yang sama, soalan H. Okey, dah sedia dah? Dah sedia dah? Kita nak masuk yang ni, bawah ni. Okey, nyatakan sebutan kelima bagi jujukan nombor berikut. Kalau kamu perasan, nombor 5 kecil tu dia macam terlari sedikit tau. Sebenarnya 5 kecil tu kena letak bawah. Tapi tak tahulah kenapa bila cikgu tukar jadi PDF dia lari ke sana. Jadi kamu tolong tulis T5 tu dekat bawah, bahagian bawah. Dapat? Okey. T5 tu dekat bawah. 5 tu nombor 5 kecil dekat bawah T. T tu apa? T tu adalah term in English. Dia ambil daripada huruf T besar tu. Term tu apa? Term tu sebutan. Bahasa Melayunya sebutan. Sebutan tu apa? Sebutan tu adalah nombor yang kelima. Okey? Faham Okey. Jadi kita ada 2 cara untuk cari sebutan yang kelima ataupun nombor yang kelima. Cara yang pertama cara tradisional, cara klasik. Iaitu kamu kena cari satu-satu lah. Cari satu-satu. Kiranya yang tu nombor soalan nombor 1, sebutan pertama nombor 5. Betul tak? Sebutan kedua nombor 10. Sebutan nombor ketiga 15. Jadi pertama sekali, kalau kamu nak tahu sebutan yang seterusnya, kamu kena cari dia punya pola. Apa pola untuk jujukan yang pertama ni? Apa pola dia? Apa pola dia? Cikgu nak tahu respon orang lain juga. Okey, Afiza. Aidil Alif. Tambah 5. Betul. Kita kena tambah 5 untuk pola yang pertama. So, kita nak tahu nombor yang kelima. Kamu just tambah 5.
tambah 5 je lah kan. 15 tambah 5, yang ni dah sebutan ketiga. Jadi kena tambah lagi 2 kali lah. Itu cara klasik. Cara yang kedua adalah, ni cikgu nak ajar cara kedua. Sebab apa? Cara kedua, kita boleh cari sebutan yang lebih banyak. Contohnya, sebutan yang ke-100. Ataupun nombor yang ke-100. Jadi kita gunakan cara yang kedua. Cara yang pertama ni kalau nombor awal-awal tu boleh lah. So tak apa, kita guna cara klasik dulu. 15, 20, 25. So kita tahulah sebutan yang kelima adalah 20, 25. Okay, cikgu nak ajar cara kedua. Ni cara kedua. Cara kedua, kamu kena buat ungkapan algebra. Kamu kena buat algebraic expression. Macam nombor, macam semalam kita buat. Okay, kena tahu dia punya pola. Apa nombor pertama dia? Nombor 5. Pola dia apa? Tambah 5. Lepas tu gabung dengan huruf N. Okay, jadi kalau dia kata sebutan kelima, dengar kalau dia kata sebutan kelima, kamu kena tolak 1. Tolak 1. Sebab sebutan yang pertama kita kosong. Betul tak? Yang ni nombor kosong. N kita kosong nombor 5. N kita 1 nombor 10. N kita nombor 2 nombor 15. N kita nombor 3 jadi 20. N kita nombor 4 barulah 25. Jadi bila dia cakap sebutan kelima, kamu kena tolak 1. 5 tolak 1 jadi N kita 5 tolak 1 jadi 4. Jadi kamu kena kamu kena ganti, kena sub N tu jadi 4. Baru dapat jawapan 25. Okay. So, katalah N sama dengan 4. 5 tambah 5 dalam kurungan 4. Bukan 5 4. So, dapat berapa? Kita dapat 25. Baru dapat 25. Okay, sebab sebutan pertama kita nombor kosong. N kita kosong. Boleh faham tak? Okay, mungkin kamu tak nampak lagi sebab baru tengok contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Soalan B. Apa dia punya pola? Kena tahu pola dulu. Pola dia apa? 47, 38, 29. Okay, tolak 9 Tolak 9. So, apa kita punya ungkapan algebra? 47 tolak 9 N. Betul tak? Okay, soalan ni dia tanya sebutan yang sama. Kita kena cari sebutan yang kelima. Jadi, N, kamu kena tolak lah 5 tolak 1. Kalau dia minta soalan tu sebutan yang ke-6, 6 tolak 1. Kalau dia minta sebutan yang ke-100, 100 tolak 1. Boleh apa So, N kita sekarang ni 4. Jadi, kamu gantikan N tu dengan 4. 47 tolak 9 dalam kurungan 4. Dapat berapa? Dapat 11. Dapat 11. Jadi, sebutan yang kelima, kita dapat nombor 11. Tak perlulah kamu kira secara klasik tu. Walaupun betul, tak ada masalah pun buat macam tu. Okay. Tapi untuk nombor yang sedikit-sedikit bolehlah. Okay, sebutan yang kelima, sebutan yang keenam, sebutan yang ketiga, kita buat macam tu kan. Tapi kalau lah buat, dia minta sebutan yang ke-100. Kamu nak buat macam mana? Contoh. Dia kata sebutan yang ke-100. So, N kamu bukan nombor 100 N kamu bukan nombor 4. Kamu kena tolak dengan 1. Jadi, N kamu katalah, cikgu tulis kat sini ni contoh lain. Ni contoh lain, kita masih menggunakan jujukan yang kedua. Contoh sebutan 100 ke 100. Boleh nampak tak nombor 100 cikgu tulis kat tepi tu? Apa nampak tak?
Nombor 100. Syahid nampak tak? Nombor 100 cikgu tulis dalam skrin. Amanda nampak? Okey. Maksudnya tak tertutup Okey, jadi sebutan ke 100, N kita nombor berapa? N kita kena tolak 1. 100 kena tolak 1. Dapat berapa? Mestilah. Takkanlah 1 tolak 1. Berapa? 99. Terima kasih. 99. Jadi kamu masukkan kita punya algebraic expression kita 47 tolak 9N kan? Jadi 47 tolak 9, N kita nombor 99. Jadi berapa? 47 tolak 9 dalam kurungan 99. Saya rasa dapat negatif kot. Nombor negatif. Berapa? Dapat tak? Negatif 844. Ini jawapan dia. Kalau dia sebut sebutan yang ke 100. Logik lah. Okey, logik lah sebab kita kan tolak 9 kan. Kalau 9 kali, kalau tolak 9 tu kita buat sampai 100 kali, tak ke nombor tu jadi negatif? Betul? Betul tak? Kita tolak 9. Tolak 9 tu 100 kali. Makin lama dia jadi negatif. Betul. Macam tu lah. Kita nak cari sebutan yang dia minta. Okey, kita tengok soalan C. Apa-apa pun kena cari dia punya pola dulu. Apa pola dia soalan C? Menambah 2. Setuju semua? Adakah tambah 2 jawapannya? Soalan C. Alpha. Macam mana nak tahu dia punya pola? Kamu tolak lah. 4,08 tolak 2,08. Kita dapat tambah 2 kan? Tambah 2. Jadi pola dia tambah 2. Apa dia punya algebraic expression dia? Apa dia punya algebraic expression? Bukan apa algebra? Okey, bagus Hafizah. Mana orang lain ni? Katanya dalam ni ada 22 orang. Biasanya cikgu mesti berjabu. Masuk je. Tapi cikgu punya mesej ni macam sendu. Pelan, ada seorang je respon. 2 orang je respon. Patutnya ramai lah 22 jawapan. Dengar tak? Ungkapan algebra dia adalah 2,08 tambah 2N. Jadi N kita apa? N kita kena tolak dengan 1. 5 tolak 1 sama dengan 4. Betul tak? Jadi 2,08 tambah 2 dalam kurungan 4. Jawapannya berapa? Ainul, Bayah. Cikgu tak dapat respon daripada Bayah. Mana kamu? Amna, Taki, Sofia, Ain, Alfa. Jizal bagi. Okey. Itu jawapan dia. 10,08. Maksudnya sebutan kelima
adalah nombor 10,08. Dapat Okey, seterusnya soalan D. Pola dia apa? Divide 9. Bagi 9. Betul? 144 bagi 9, 72. 72 bagi 9, 36. Bahagi 2. Okey, 144 bagi 2, 72. 72 bagi 2 dapat 36. Okey, pola dia kena bahagi 2. Pola bahagi 2. Okey, ingat tak? Malam cikgu kata kalau darab dengan bahagi, kita punya N kita nombor kuasa kan? Nombor kecil. Okey. Jadi kita punya algebra expression kita 144 bahagi 2 kuasa N. N tu jadi kecil. Dia bukan besar N tu jadi kecil. Jadi kita punya N kita apa? Sama jugalah. Dia kata sebutan kelima kan? Kelima tolak 1. Jadi N kita adalah 4. 144 bagi 2 kuasa 4. Dapat berapa? 9. Kamu dapat 9 ke? Nombor 9. Okey. Jadi sebutan kelima dalam jujukan ni adalah nombor 9. Okey, settle. Nombor kelima. E. Apa dia punya pola? Multiply by 5. Okey, multiply by 5. Pola dia kita kena darab dengan 5. Betul ke? Semua setuju kena darab dengan 5? Darab 5. Ada yang tak setuju, ada yang bangkang. Saya kata ni bukan darab 5. Ni kena tambah 5. Ada kan cakap macam tu? Setuju lah. Setuju. Okey. Kena darab dengan 5. 4 darab 5 jadi 20. 4 darab 5 jadi 20. 20 darab 5 jadi 100. Okey. Jadi pola dia darab 5. Kita buat algebra expression dia. 4 darab 5 kuasa N. Ni darab kan? Kuasa N tu kena kuasa. Power N. Jadi macam biasa N kita adalah 4. Sebutan kelima. 4 darab 5 kuasa 4. Dapat apa? Hadis, Hasha, Sada, Ain. Dapat apa? Okey. Kita dapat 2,500. Cikgu nampak Ainul, Amna, Aisyah, Amanda, Kasih, Afizah hantar jawapan. Hasha, dapat Alright. Sebutan kelima adalah 2,500. Lupa pula. Cikgu, kamu sepatutnya tulis T, lepas 5. T, 5. T, 5 masih sebutan kelima T, 5. T, 5. Macam mana dapat nilai N? Kan dia minta sebutan kelima. Ni tak bagi fokus tadi. Cikgu dah bagi tahu lah tadi. Kalau dia kata sebutan kelima, kamu kena tolak 1. Sebab kita punya sebutan pertama kita start dengan kosong.
Jadi, kosong. Ini bukan nombor satu lah. Tengok jari cikgu. Ini bukan nombor satu. Dia kira nak start dengan kosong. Kosong, satu, dua, tiga, empat. Jari yang kelima, tapi kita sebut empat. Sebab kita start dengan kosong. Faham? Dia bergantung pada soalan lah. Kalau dia minta sebutan kelima, 5 tolak 1 dapat 4. Sebab kita start dengan kosong. Tapi kalau dia katalah, dia tanya sebutan yang banyak sikit nombor kan, yang ke-50 ataupun yang ke-100. 100, 100 tu kena tolak 1. Sebab kita start dengan nombor kosong. Faham? So 100 tolak 1, 99. Jadi N kita nombor 99, bukan nombor 100. Okay? Faham ke? Mama okay? Faham tak? Ke tak faham lagi? Faham, okay. Boleh, boleh. Tak apa. Kalau tak dapat tu mungkin bukan kamu tak fokus. Sebab mungkin internet slow kan. Aduh cikgu pun. Okay, soalan ke-6. Apa dia punya pola? Oh, cikgu tutup. Okay. Each term is increasing by 2/5. Kena tambah 5/6. 5/6. 2/5. Betul? Tambah 2/5. Okay, so pola kita, pattern kita. Tambah 2/5. Betul lah. Tambah 2/5. Jadi, kita punya algebraic expression 1/5. Nombor pertama 1/5, 1/5 plus 2/5 n. Kita pakai plus minus. Kita punya n kita nombor biasa lah. Bukan nombor power. Okay, jadi kita gantikan n tu dengan nombor 4. Sama je. Okay, sebutan kelima n kita nombor 4. 1/5 tambah 2/5 per 4 dalam kurungan 4. Dapat apa? Ya Amna, kasih. Afiza. Dapat betul? Betul ke? Betul betul. Amanda? Selain je. Okay, cikgu masih menunggu jawapan. Alright. Okay, jawapan kita ada dua Kamu nak tulis dalam perpuluhan pun boleh. Ataupun kamu nak tulis dalam pecahan pun boleh. Tapi biasa kita tulis dalam pecahan lah. Sebab kita punya jujukan, punya sequence, fraction kan. Jadi kita bagi fraction. So jawapannya adalah 1/4/5. Ataupun 9/5 pun betul juga. Okay? Ini jawapannya. Okay, T5 sama dengan 1/4/5. Ataupun 9/5. Dapat? Okay. Okay. Soalan yang seterusnya kamu tengok nombor 5. AI.
tentukan sebutan ke berapa bagi nombor dalam setiap jujukan nombor berikut. Jadi kita tengok contoh soalan pertama. Nombor 47 dalam jujukan nombor ialah nombor yang keberapa? Okey. 47 tu nombor yang keberapa? Nombor 13 nombor pertama. 19 nombor yang kedua. 25 nombor yang ketiga. Tapi untuk konteks soalan ni, 13 tu nombor yang kosong kan? N kita kosong, jadi N kita 1, jadi N kita 2. Jadi 47 ni N dia berapa? Faham tak? N term. Kita nak tahu N tu nombor berapa. Macam mana nak buat? Of course, pertama, kamu kena tahu pattern dia. Apa pattern dia? Pola. Bukan jujukan. Tak, dia jujukan. Dia adalah jujukan. Tapi kamu kena tahu dia punya pattern dulu. Mula-mula 13, 19, 25. Nombor dia increasing, bertambah. So, tambah 6. Okay, so pattern dia tambah 6. Next, kita buat algebra expression dia. So, nombor pertama 13. Pattern dia tambah 6. N. N tolak 1 ke N je. Okay, sama dengan 47. Okay, cuba kamu cari N tu berapa. Kita dapat perpuluhan Apa soalan ni silap Oh, jap. 37 jap. 37 kot. 37. Masya Allah. Sorry. Kat. Nombor 47. Cikgu typo. Cikgu rasa cikgu dah betul kan? Tapi cikgu tersilap. Okey. Bukan 47. 37. Padam. Soalan salah. 37. Okay. 37 So, soalan ni 37. Ah, so N kita tadi dapat tapi dapat 31 kan? Okay, N kita dapat 4, betul. Tapi tadi kan kamu tolak 1 N tadi. So yang ni kena tambah 1. So jawapan dia N tu 5. Jadi N kita awal tadi, kita tolak 1. So N yang ni, kan kita dapat 4. 4 tu kena tambah 1 sebab kita start dengan nombor kita nombor kosong. Dia macam drag ke depan jap. Tambah 1. Okay. So, nombor 37 adalah nombor yang ke-5. Boleh check lah. Kamu boleh check sebenarnya. 13 nombor kosong kan? Yang kita kosong. 19 1, 25 2,
25 tambah 6. Kamu dapat 31. Itu sebutan yang ketiga sebenarnya. 31 tambah 6. Baru dapat 37. 37 tu baru sebutan yang ke 5. Agak confused Sekejap. 25, 31. Itu nombor yang ketiga. 37. Nombor yang ke 4. 4 tambah 1, 5. Okey, kalau kamu confused lah. Cikgu ada cara dia. Kamu kena tambah sikit. Okey, yang ni lebih kamu faham kot. Sekejap. Sorry Okey. Kan cikgu kata 13 tambah 6. Lepas tu letak terus N kan. Okey. Kamu letak N tolak 1. Kita letak terus lah. Baru sama dengan 37. Tak dengar suara cikgu. Yang lain dengar tak suara? Sorry. Yang lain dengar suara cikgu tak? Okey ke? Dengar. Dengar jelas. Okey, kamu tambah. Buat kurungan sedikit. Okey. N tolak 1. Tadi N je. So, kamu kena tambah tolak 1. Buat dalam kurungan. Okey. So, baru kita cari N tu berapa. So, macam mana nak cari? N. Kita ubah 13 tu dulu. 37 tolak 13. Betul tak? 13 positif kan? Bila kita pindah ke sebelah kanan, asal positif tolak jadi negatif. Kita dapat 37 tolak 13 dapat 24. Okay. N pula 6 dalam kurungan N tolak 1. Okay, 6 ni dia punya hubungan dia adalah darab. Jadi bila kita ubah, kena bahagilah. Kita ubah 6 tu sebelah kanan, 24 bahagi 6. So, N tolak 1 tu masih duduk belah kiri. 24 bagi 6 dapat apa? 24 bahagi 6. 4. 4. So, N tolak 1 sama dengan 4. Kita nak ubah negatif 1. Negatif 1 tu, kita letak pindah sebelah kanan. So, dia jadi positif 1. N tu duduk seorang-seorang. So, N sama dengan 4 tambah 1. Kita dapat N sama dengan 5. Jadi kesimpulan dia, kamu tambah sedikit lah tolak 1 tepi N. Semua buat macam tu. Semua buat macam tu. N tolak 1, bukan N lah. So, terus dapat jawapan Tak payah pening-pening nak kena tambah 1 kemudian kan. Okey, seterusnya. Nombor negatif 33 dalam jujukan nombor ialah nombor yang keberapa? So, pattern dia apa? Pola dia apa? Negatif 5, negatif 12, negatif 19. Tolak 7. Tolak 7. Okey. So, kita buat ungkapan algebra. Negatif 5 tolak 7 dalam kurungan N tolak 1. Lain sikit kan? Tapi sebenarnya kalau kamu nak buat yang tu pun boleh untuk soalan sebelum tu. Tapi tak apalah, kita buat yang ni dulu sebab nanti takut kamu confuse pula. Okay, negatif 5 tolak 7 dalam kurungan N tolak 1 sama dengan negatif 33. Sebab kita nak cari N tu berapa kan? N tu adalah sebutan. Okay, cari N.
N sama dengan berapa? Cikgu tunjuk step by step Negatif 7 dalam kurungan N tolak 1. Kita ubah negatif 5. So, dia jadi positif 5. Negatif 33 tambah 5 berapa? Negatif 28. So, negatif 7 tulis balik lah. Okay. So, negatif 7 kita bawa turun. Negatif 28 bahagi negatif 7. N tolak 1. Bahagi dapat apa? Dapat 4 juga. Okay. So, dapat kita N tolak 1 sama 4. So, N sama dengan 4 tambah 1 jadi 5. So, soalan kedua pun, negatif 33 tu pun sebutan yang kelima. Dapat? Okey, ni tak payah tambah dah lah. Tak payah tambah. Kita dapat terus jawapan. Sebab daripada awal tu kita dah ubah kita punya kapal algebra. So, dapat terus N sama dengan 5. Okey, boleh? Kalau faham soalan yang kedua, try buat soalan nombor 3. Dia ada pola tak nombor 3 ni? Apa dia punya pola nombor 3? Soalan nombor 3 ni agak tricky Kamu tahu dia punya pola? Apa dia punya pola nombor 3? Siapa dapat kira dia boleh faham lah. Tak dapat. Apa? Hello. Dengar tak? Dapat tak? Kasih dapat. Apa dia punya pattern? Apa dia punya pola? Allah, kenapa ni? Apa dia punya pola? Siapa tahu? Confused Okay. Bahagi 2. Bahagi negatif 2. Cikgu. Tu negatif 1000 ke 1000? 1000. Memang 1000. Mula-mula negatif 2000. Lepas tu 1000. Lepas tu negatif 500. Seorang je dapat. Ada, ni pola. Dia adalah jujukan. Maksudnya dia ada pola. Apa pola dia? Archer nak betul lah. Cikgu tak tahu nama sebenar kamu. Cikgu sebut je kat situ nama dia Archer. Acer. Apa dia punya pola? Okay. 2 orang dapat dah. Tak apalah. So, betul jawapan dia kita kena bahagi negatif 2. Cuba try buat. Bahagi negatif 2. Negatif 2000 bahagi negatif 2 dapat 1000. Yelah negatif bagi negatif dapat positif kan. 1000 bahagi negatif 2 dapat negatif 500. So kita nak tahu negatif 125 tu nombor yang keberapa. So kita buat algebra expression ni dulu. So negatif 2000 bahagi ataupun kamu nak buat per pun boleh. Per tu bahagi Negatif 2 dalam kurungan N. Negatif ni kenapa kita selalu buat dia kurungan? Sebab negatif ni dia agak sensitif. So, bila kamu nak tekan kalkulator, kalau ada nombor negatif, kamu buat kurungan.
Okey. Sama juga ya kasih. Sama juga. Dapat tak jawapan? Tu cari N berapa. Oh, N tolak 1. Sorry, N tolak 1. N tolak 1. Jadi kita ubah negatif 2000 bahagi negatif 125 sama dengan negatif 2 N tolak 1. Tambah. Tambah. So, negatif 2000 bahagi negatif 125, kita dapat 16 kan? 16. Negatif 2 N tolak 1. So, 16 sama dengan 2 kuasa 4. Okay, sebabkan dia positif, dia nombor genap. 4 sama dengan, kita ambil hujung ni je, N tolak 1. So, N kita 4 tambah 1 jadi 5. Sama juga N kita adalah sebutan yang kelima. Ada soalan? Ada bahagian tak faham? Apa okey ke apa? Apa ifah? Kamulah. Okey ke? Boleh. Dapat tak? Nampak tak? Nampak? Kalau tak nampak bagi tahu. Nanti cikgu boleh zoom ke. Dia boleh zoom ni. Kalau tak nampak. Cikgu boleh zoom. Kelas online. Memanglah. Semua pakai laptop kan. Pakai komputer. Cikgu boleh zoom. Tak payah kecilkan mata. Okay, ada soalan? Okey ke cakap ni? Hello? Apa kita? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak bagi Tuhan soalan. Apa dia? Tu ada soalan. TO ada soalan. TO. Maksudnya tak faham. Nak jawab soalan kena faham soalan dulu. TO tu. Tu apa? TO. TO. Apa benda? Oh tak. Astaghfirullahalazim. Oh tak. Okey. Okay, ada soalan. Okey. Sorry. Tak faham. Okey. So kalau tak ada soalan, jap kita stop share. Kita main quizzes. Tak apa? Main quizzes. Pernah main quizzes tak? Pernah? Kalau pernah kelas dengan cikgu, mungkin pernah main lah. Cikgu ada sediakan quiz. Sekejap Cikgu kenapa N ada tolak dan tambah? Sekejap. Okay, kamu masuk quiz dulu. Nanti cikgu jawab soalan kamu.
Okay, kalau ada yang nak join dalam phone, sekejap cikgu ada bagi dalam WhatsApp. Alright. Okay, boleh masuk. Tulis nama sebenar. Sementara nak tunggu kawan-kawan lain masuk, kamu boleh ubah. Boleh ubah baju kat situ. Kalau nak ubah lah. Suara cikgu macam slow. Kenapa lah? Alah, sebab ke headphone kot. Okay, baru 13 orang masuk. Oh, okay. Baru 13 orang. 22 agak ramai 22. Kita tak boleh masuk Pastinya tak lihat. Boleh je masuk sana. Okay. Anda siapa? Cikgu kata tulis nama sendiri kan? Fasih Alisha. Muhammad Arina. Arina. Okay, baca saya. Latif Aisyah Amna Gizal. Aidil Sofia Saki. Mana lagi? Fasih. 14 Ain. Okay. Okay, tak apa. Cikgu start dulu. Okay, lagi 4 orang tu kamu masih boleh masuk walaupun cikgu dah start.
Okey, tinggal ain eh. Okey, tinggal ain. Sikit lagi. Okey. So, itu markah kamu. Kau boleh tengok. Alright. Ada seorang tak masuk eh. Ada seorang tak masuk. Siapa tak masuk? Kat sini ada 22 orang. Tolak cikgu yang admin lah. 24. Siapa seorang lagi eh? Tak dapat pesan. Hello, siapa yang tak masuk tadi? Yang tak jawab tadi? Boleh mengaku tak? Tolong bagi tahu siapa. Internet dia slow eh. Dia tak boleh nak respon. Unknown ni siapa eh? Okey, tak apa. Nanti kamu boleh bagi tahu. Oh, dia langsung tak jawab eh. Okey. Ada masalah masa jawab? Anda tu, oh, kenapa tak jawab? Atas sebab apa? Internet ke? Saya Haris. Oh, anda tu Haris. Oh, okey faham. Okey. So, yang seorang lagi ni memang tak masuk langsung lah. Siapa dia? Kan Muhammad. Muhammad ada tak? Muhammad ada. Oh, misteri. Alright. So, jadi kita sambung tengok PDF kita, tengok modul kita balik. Sekejap. Okay, cikgu nak kita bincang soalan yang kedua soalan K tu. Soalan yang atas tu, cikgu rasa kamu boleh buat kot. Okay, sebab senang je soalan dia. Okay, soalan K.
Kita nak tengok soalan K. Boleh buat? Ini tugasan semalam. Okey. So, Raja menunjukkan sebuah segitiga dengan tapak 4 cm dan tinggi 6 cm. Diagram show a triangle with base of 4 cm and height of 6 cm. Kita luas segitiga. Calculate the area of the triangle. Jadi, calculate area. Senang. Apa formula untuk luas segitiga? Luas ataupun area segitiga sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Benda tu dua-dua kita dah ada kan? Betul tak? Tapak dengan tinggi dua-dua dah ada kan? So, kamu masuk je lah nombor tu. 1/2 darab tapak kita 4, darab tinggi kita 6. So, jawapan dia adalah berapa cm? Kuasa 2. 1/2 darab 4 darab 6. Berapa? 12. 12. 12 cm kuasa 2. Okey. Alright. Soalan kedua. Okey, soalan satu tak ada masalah. Senang. InsyaAllah kan. Okey, soalan nombor 2. Jika tapak segitiga yang kedua bertambah sebanyak 2 cm dan tingginya bertambah sebanyak 5 cm, kita luas bagi segitiga yang kedua. Jadi kita tahu tapak untuk segitiga pertama 4. Kita tulis lukislah kan bagi nampak Tapak bawah ni 4. Jadi 6. Betul tak? Okay, so segitiga yang kedua dia lagi besar sebab dia punya tapak panjang untuk tapak dengan tinggi dia increase, dia bertambah. Dia bertambah lah. Besar lagi lah kan? Lukis besar sikit. Bawah ni dia tambah 2. Tambah 2. Tapak tambah 2. So 4 tambah 2. 6 tambah 5. Jadi sudah bertukar nombor lah. So luas sama dengan 1/2. Apa kali nak buat ini? Dapat 33. Kasih dapat 33. Okey. Yang lain dapat 33 sama? Sebut nombor 33, tulis nombor 3. Padahal 2. Okey. Tapak dia 6. 4 tambah 2, 6. Darab dengan 11. Okey. 1/2 darab 6 darab 11, 33. So, CM kuasa 2. So, kita tahulah segitiga yang kedua 33 cm kuasa 2. Jadi kat situ kita dah ada rujukan lah. So kita tengok soalan ketiga. Dia kata apa? Hitung luas segitiga yang ketiga. Tadi pertama kan? Lepas tu kedua. Tapi nombor 3, soalan nombor 3 dia cari. Dia suruh kita cari luas segitiga yang ketiga. Jika ukuran tapak dan tinggi bagi 3 buah segitiga itu masing-masing adalah sebuah rujukan. Calculate the third triangle. Jadi nak buat macam mana ni? Kalau dia kata sebuah rujukan, kamu kena tambah nombor yang sama lah. Kan? Mula-mula tambah 5 tambah 2. So, nombor yang seterusnya tu pun, segitiga yang seterusnya pun, dia punya tapak kena tambah 2. Dia punya tinggi dia kena tambah 5. So, ni 4, ni 6. Okay, kalau tak faham, tolong lukis. Ni 4 tambah 2. Dan ni 6 tambah 5. So, segitiga yang ketiga dia besar sikit lah. Dia besar lagi lah. 4 tambah 2, 6 kan? 6 tambah 2. Tinggi 11. Sebelum ni 11 kan? Okay, 11 tambah 5. Jadi kita carilah dia punya luas lagi. Guna formula luas lagi. Segitiga ni sama. 1/2 darab tapak base kan? Darab tinggi height.
Alah, beza term je. 1/2 darab tapak 6 tambah 2 8, tinggi 11 tambah 5 jadi 16. So 1/2 darab 8 darab 16 jadi 65. Selain je, selain je. 65 eh? Apa? 1/2 64. darab 64. 64 eh? Okay. Sorry lah. 64, okay. 64. PM kuasa 2. Itulah. Itu maksudnya rujukan, sequence. Pertama sekali kena cari dia punya pola. Apa-apa pun. Soalan nombor bab 1 memang kena cari pola dulu. Kalau nak buat apa-apa. Okay? Boleh? Itu perkara nombor yang paling besar dalam bab 1. Cari pola. Okay. Soalan? Ada soalan? Tak ada soalan. Okay, tadi Muhammad tanya tadi. Muhammad boleh dengar tak? Dia takut cikgu cakap. Dia tak dengar pula. Okay, Muhammad tanya tadi. Kenapa kita kena tolak 1 N kita tadi? Kena tolak 1. Okay, sebenarnya kita tolak 1 sebab kita punya sebutan tu yang pertama kita start dengan kosong. So kita kena tolak 1 daripada situlah. 1 tolak 1 kan kosong kan. Kena start dengan kosong. Jadi, okay, untuk yang ni kamu faham ungkapan algebra yang pertama ni. Okay, so nak cari pattern, nak cari nombor yang keberapa ni. Yang tu kena tolak 1. Setiap soalan kalau kamu perasan semua kena N tu kena tolak 1. Bila N tu tolak 1, contohlah kita pindah, tinggallah N tolak 1 sama dengan 4. Kita nak cari N je. Kan? Kita nak cari N je. So, N sama dengan 4 kena tambah 1 sebab kita nak ubah negatif 1 ni. Okay? Negatif 1 pindah ke sana jadi positif 1. 4 tambah 1, 5 lah. Itu kan Muhammad tak faham. Muhammad ada tak? Basically kita kena tolak 1. Bila kita pindah dia jadi tambah 1. Boleh? Macam tu. Itu kalau kita nak cari dia punya term dia. Term dia yang keberapa. Nombor tu nombor yang keberapa. Kena tolak. Tapi kalau yang ni, atas ni, yang ni kamu dah faham dah. Okay. So katalah, nyatakan sebutan ke-5. So, kita tahu nombor 5 tu. Tapi kita kena tolak 1 dulu. So, kamu kena gantikan N tu dengan nombor 4. Boleh faham Boleh. Okay. Alright. Okay, so kita dah complete bab 1. Maaf kalau cikgu duduk sini. Kamu fokus je dekat apa screen. So, cikgu duduk kat rumah kenduri ni. Cikgu ada kenduri. Buat cakap kelas. Okay. So settle bab 1. Kita tengok bab 2 pula. Kita nak rehat sekejap. Bagi refresh balik Kita rehat sekejap terus mimpi berasap kepala. Okay, kita rehat sampai pukul 11.25. Boleh? 11.25. Okay? Cikgu lagi tandas sekejap. Kamu boleh pergi tandas, cikgu tak lagi tandas, tak boleh lah. Okay? 11.25 kembali ke dalam kelas. Kembali ke dalam kelas. Kembali ke kelas. 11.25 pagi. Okay? Alright. Selamat berehat sekejap. 5 minit.
Alfa, pergi rehat, Alfa. Sehat.
Hello. Assalamualaikum. Kita kembali sambung bab 2. Hari ni hari kedua. Okay, so kita buat sikit lah bab 2 Bab 2 ni agak panjang. Okay, semua dah ada? Yang Alfa Ifa dah ada? Okay, yang lain? Kamu boleh respon di chat untuk nyatakan kehadiran kamu. Semua dah ada? Sikit lagi kita nak habiskan bab 2. Hai, okay, Jizal. Ada. Alright, Aisyah. Okay, pengenalan bab 2. Okay, pengenalan bab 2. Okay, bab 2. Kita masih dalam ungkapan algebra. Kita masih dalam algebra. Bab 2 memang banyak algebra yang pastinya. Okay. Tajuk kita bab 2 adalah pemfaktoran dan pecahan algebra. Factorization and algebraic fraction. Algebra. So, cikgu pecahkan dua. Tajuk yang kedua ni ada dua benda besar yang kamu kena kuasai. Yang pertama faktor, tajuk besar dalam bab 2. Yang kedua adalah kembangkan. Kalau kamu tengok muka surat pertama nota bab 2, dia ada tulis kembangan, extension. Benda ni kamu kena kuasai. Begitu juga dengan pemfaktoran. Okay, kamu kena kuasai. Tapi kita tak adalah masuk dua-dua hari ni Tak ada, tak ada. So kita masuk kembangan dulu. Kembangkan. Extension, expand. Alright. Pernah dengar perkataan ni? Expand. Kembang. Pernah dengar? Lepas ni kamu akan sentiasa dengar perkataan ni. Percayalah. Cikgu selalu dengar. Alright. So apa tu expand? Apa tu kembangan? Kembangan ataupun expand adalah hasil pendarapan. Kalau kamu perasan, semua ada kurungan. Ini kurungan, yang tu kurungan. Banyak betul kurungan. So kurungan ni adalah darab. Okay. Darab apa? Darab antara ungkapan dengan ungkapan ataupun sebutan dan ungkapan. Sebutan tu satu nombor lah. Satu nombor 5x ke ataupun nombor 5 saja ke. Okay. Sebutan darab ungkapan ataupun ungkapan dengan ungkapan. Ungkapan tu apa? Kalau bagi yang tak ingat ungkapan tu apa, ungkapan tu adalah macam x tambah y. Macam tu je. 2x tambah 1. 3x tambah 2. Ini je. Ini je. Kita panggil satu ungkapan. Yang ni ada 3 ungkapan lah cikgu tulis. Ungkapan, ungkapan, ungkapan. Expression, expression, expression. Kalau sebutan, term, sebutan ataupun algebraic term, dia macam 2x ataupun nombor 2. Dia satu je. 4x, 4y. Tu term. Yang ni huruf T. Term. Term sebutan. Boleh beza tak? Yang ni, tiga-tiga ni, algebraic expression. Okay, expression, ungkapan. Boleh beza? Untuk bab 2 ni, cikgu akan banyak guna perkataan ni. Boleh? Okey, cara pendarapan ataupun cara expansion kembangan, kita ada 3 level. 3 level. Level pertama, macam main game pula Level pertama, darab sebutan algebra dengan ungkapan algebra. Nombor, sebutan dan ungkapan. A, bentuk dia macam ni lah. A dalam kurungan B tambah C. So kita ada satu cara. Kita guna cara arrow. Ingat cara arrow. Arrow macam ni. A darab B, A darab C.
So A darab B jadi AB, A darab C jadi AC. Kita tengok contoh yang ada nombor. So 5 kena darab 2H, 5 darab 3. Cikgu bagi tahu lah. Mungkin kamu akan buat kesilapan, kamu akan darab dengan 2H je. 3 kamu tak darab. Jangan buat macam tu. Okay? Kamu darab 2H, kamu darab 3. Dua-dua kena darab Kalau ada 3 nombor dalam kurungan, contohnya 5 darab 2H tambah 3 tambah 4. 4 apa 4K. Ada 3 nombor dalam kurungan. So kena buat apa? Kena darab 3-3 lah. Macam tu. Besar sikit nombor dia. So 5 darab 2, 10H. 5 darab 3 jadi 15. 5 darab 4 jadi 20K. Jangan kamu tambah pula 3-3 nombor ni. 10 tambah 15 tambah 20 jadi apa? 45. Salah. Tak boleh Sebab dia orang berlainan pemboleh ubah. So tak boleh sekali kan. Kena letak tambah. Ni jawapan akhir. Okey? Boleh? Itu level 1. Level 2, darab 2 ungkapan algebra. Macam ni. So kita ada cara dia lah. Cara kotak Nanti cikgu bagi tahu cara kotak. Kotak method. Saya guna lattice method sebenarnya. Cikgu tukar dia punya inovasi ke sikit. Okay. Lattice method. Kalau kamu ingat masa sekolah rendah, kamu nak darab sesuatu nombor, kita guna cara kotak. Kita guna cara itulah yang sama juga untuk buat guna ungkapan algebra. Yang ketiga, ini masih level 2 lagi sebenarnya. Yang C tu, ungkapan algebra kuasa 2. So, bila ada kuasa 2, kita tulis benda tu 2 kali. So, masih kita gunakan lattice method juga. Boleh tulis Okay. Okay. Level 2 tu. Okay, level 3. Kita kuasai level 1 dengan level 2 dulu. Nanti baru kita tengok level 3. Okay. Okay, next subtopik yang kedua ialah pemfakturan. So, kamu boleh baca lah pemfakturan tu macam ni. Okay, kalau daripada daripada nombor A tambah B, C tambah C, kita kena darab kan? C tambah D. Kita kena darab, so kita namakan dia kembangan. Dia jadi macam ni. So, kalau kita nak terbalik kan, kita panggil pemfakturan. So, kembangan dengan pemfakturan ni dia lawan-lawan. Okay, dia lawan-lawan. Dia lawan-lawan Kita tengok kembangan dulu. Okey, jom kita tengok latihan muka surat yang pertama. Kita tengok kembangan level 1. Okey, dah jumpa muka surat ni? So, boleh buat tak? Boleh faham tak apa yang cikgu terang tadi? Okey, level 1, kita gunakan arrow method. Anak panah. 3, 6 tolak E. Okey. Kamu biasa tengok cerita. Saya tak ingat cerita apa. Cerita lama-lama. Pasal dalam cerita lama-lama tu dia ada scene perang. Tapi bukan perang yang pakai senapang. Perang yang pakai anak panah. Tak dah. Tak apalah. So, lebih kurang je lah. Okay. Anak panah dia ada banyak. Tapi dalam tu ada 2 saja. So, daripada situ kita anak panah. Tembak. Kena 6. Kena E. So, dua-dua ni adalah target kita. Kita kena darab. 3 darab 6.
18. Tiga darab I ni apa? Ini adalah satu I. So, 3 darab negatif satu. Dia dapat negatif 3 I. Jadi kamu tinggal je jawapan kamu macam ni. So, ungkapan algebra, jawapan kita tak akan dapat nombor. Jawapan kita akan dapat ungkapan. So, biasanya, kebiasaannya, memanglah jawapan kita akan jadi macam panjang sebab dia ungkapan, bukan nombor, bukan nilai. Boleh? Okey, soalan nombor satu settle. Kamu tengok soalan kedua. Sama juga, kita guna cara arrow. A, 3A tambah 7. Kita tembak 3A. Tembak 7. Kalau kamu guna pemanah, kalau main sukan mana, kalau tembak benda yang jauh, kamu tak boleh tembak straight tau. Kamu kena naik atas sikit. Lepas tu benda tu melengkur, tu jatuh. Baru kena target. Okay. Samalah dengan arrow ni. Kamu tak boleh straight, kamu kena naik atas dulu. Baru dia turun bawah. So darab Okay, 3A darab 3A. Jadi 3AA. Tambah A darab 7, 7A lah. So AA ni, kita tak tulis AA Kita tulis 3A kuasa 2 tambah 7A. Jadi ni baru betul. AA tu betul jugalah. A tu kita tulis 2 kali kan. Betul juga. Tapi bukan kebiasaan. Kita akan tulis kuasa 2. Ya. Okay. 3A kuasa 2 tambah 7A. Boleh buat? Boleh? Faham? So ada lagi 4 soalan di bawah tu. Cuba kamu try buat dulu. Cuba kamu try buat dulu. Cuba bagi masa boleh? Bagi 5 minit. Okey.
Okey, dah settle. Dapat? Boleh ke? Ada baki 3 minit. Kalau baki 3 minit habislah cikgu. Okay, tak apalah. Cikgu, kita bincang. Kita buat sama-sama. Okey, soalan C. 6W dalam kurungan W tambah 3V. Jadi, kita guna kaedah perang. Perang pula. Kaedah arrow. Darab So, 6W darab W. 6W tambah 18W V. Ni betul lah. Tapi kebiasaannya W tu kita letak W kuasa 2 tambah 18W V. Alfa dapat tak? Dapat tak jawapan untuk C? Sama tak jawapan dengan kamu? Dapat? Alright. Okay, soalan D. Cikgu tulis balik sebab tulisan dia kecil. Dia tak pas. Dia nak kena tulis besar-besar. Okay, boleh nampak Alright. Pertama, ada 3 nombor kat situ. 3 target kita kena darab. Kita kena tembak. So, nombor negatif 7 darab 2. Negatif darab positif. So, jawapan kita akan dapat negatif. Negatif 7 darab 2 kita dapat negatif 14. Huruf kita M dengan N. Cikgu kalau huruf kena ikut turutan dia kan. Turutan dalam ABC. So NM. Dia tak kisah sebenarnya. Tak kisah. So kalau nak tulis NM pun betul. MN pun betul. Okay. Alright. So seterusnya negatif 1N. Kita dapat positif 7N kuasa 2. Negatif 7N darab negatif 3. Kita dapat positif 21. And mungkin ada setengah kamu daripada kamu mungkin kamu tulis tolak 21N. Tolak 21N salah Sebab negatif 7 darab negatif 3. Okey. Negatif 7 darab negatif 3. Negatif dapat positif. So dalam bab nombor 2 ni, kamu kena tengok bila kamu darab nombor, pastikan kamu darab tu sekali dengan operasi dekat depan. Kalau depan nombor tu negatif, okey, kena ambil nombor tu. Kena ambil operasi tolak tu. Jangan tinggal Okey, soalan E. 5M, M tambah 2M. Tak apalah, 2N sebenarnya. Ni 2N. 2N. Tapi tak apalah. Kita kira je lah. Okey, 2M. M tambah 2M tolak 5. Sama juga kita buat arrow method. Okey, so jawapan kita adalah 5 M kuasa 2 tambah 10 M kuasa 2 tolak 25 M. Okey. So M kuasa 2 sama kan? Kamu boleh tambah 5 tambah 10, 15M. Sebab dia orang sama Tolak 25M. Jadi ni jawapan dia. Okey, boleh. Okey, soalan S. Soalan terakhir. Okey. So negatif 30 tambah 12 KM tolak 18 KN. Positif
Negatif, okey. Positif, negatif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Jadi ni jawapan dia. Boleh? Dapat. 5 ni 5 positif kan? Positif 5. So, benda ni kamu kena tengok balik yang ni. Kalau negatif, dalam kurungan dia positif, negatif. Positif dalam kurungan negatif jadi negatif. Positif dalam kurungan positif, positif. Negatif dalam kurungan negatif jadi positif. So, kalau berlainan simbol kena tolak, sama simbol kena tambah. Boleh? Okey, kalau okey. Yang dua tu kita belum buat lagi lah. So, setakat ni ada apa-apa soalan? Muka surat 4 eh. Mana muka surat 4? Ni ke muka surat 4? Oh, belum. Muka surat 4. Soalan. Tengok box satu. Soalan H. Ni. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okey, boleh? Okey. Okey, jadi cikgu stop share. Mama okey ke? Boleh nampak tak? Boleh screenshot? Cikgu boleh screenshot. Okey. Kamu boleh buka kamera. Kita takat gambar sekejap. Untuk kehadiran. Cikgu stop